Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam gelangan forum remaja ini bersama saya, Nur Hidayah binti Abdul Aziz, selaku pengerusi majlis forum pada pagi yang mulia serta ceria ini. Kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita. Sebaliknya, kita meminjamnya daripada generasi akan datang. Oleh itu, jagalah alam sekitar supaya anak dan cucu kita dapat menikmatinya. Kata-kata Mahatma Gandhi ini sudah cukup membuktikan bahawa alam sekitar merupakan harta paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Menjepani arus globalisasi yang semakin digap pula tanpa henti ini, setiap kita pasti mahukan kondisi alam sekitar yang terbaik dan indah. Kedati pun, aset pembangunan yang melampaui kesedaran kita terhadap kepentingan alam sekitar. Oleh yang demikian, anjakan paradigma harus dilakukan agar punca-punca berlakunya kemudahan alam sekitar ini dapat dikenal pasti. Sesuai dengan tajuk forum kita pada pagi ini, iaitu pencemaran alam sekitar. Apa solusinya? Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, marilah kita terlebih dahulu berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama, senyuman manis memikat jiwa, Saudari Dia Alisa binti Muhammad Zaharin. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat saudari pengerusi. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, indah berbudi, bijak berkata, Saudari Tengku Sarah Kemia binti Tengku Farisham. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat walafiat saudari pengerusi. Dan ahli panel kita yang seterusnya, sopan berbudi persis sekali, tutur katanya lembut sekali. Ahli panel kita yang ketiga, Saudari Soraya Aisyah binti Hazmin. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari pengerusi yang baik budi kerana sudi menjemput saya berforum pada pagi yang indah ini. Terima kasih kembali saudari Soraya. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, soalan saya pada panel kita yang pertama, Saudari Dia Alisa. Pada pendapat saudari, apakah sebenarnya maksud konsep pencemaran alam sekitar? Terima kasih saudari pengerusi yang cantik boleh berkertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu hormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya, pencemaran alam sekitar bererti keadaan atau suasana sekeliling mengalami perubahan sifat fizikal alam sekeliling daripada sesuatu yang cantik menjadi sesuatu yang kotor, berdebu, berlumpur dan tidak terurus. Masalah pencemaran ini di negara kita tidak pernah reda. Malah, masalah ini menjadi semakin teruk. Tidak keliru jika dikatakan bahawa masalah ini akan menjadi suatu krisis nasional jika tiada langkah yang proaktif dilaksanakan bagi matras pencemaran mulai sekarang. Takrifan pencemaran yang lebih bermaklumat adalah mengikut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran merupakan satu perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan mengeluarkan atau melepaskan atau meletakkan bahan buangan hingga menjejaskan kegunaan berfaedah yang boleh menimbulkan satu situasi yang berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain, tumbuhan dan haiwan. Terima kasih saudari Dia Alisa atas penuturan konsep yang utuh lagi berisi. Seterusnya, saya pasti ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Tengku Sarah, dapat menguraikan dengan lebih mendalam tentang kesan-kesan negatif yang akan berlaku akibat pencemaran alam sekitar. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Teringat saya akan sebuah lirik lagu yang berbunyi sebegitu. Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba, dia dicemar manusia dan jahil ketawa. Demikianlah nasib bumi kita yang malang pada masa ini. Sedasar warsa, pencemaran alam sekitar kian hari kian bertambah serius. Pencemaran alam sekitar merupakan kesan akibat beberapa faktor yang sudah terang lagi bersuluh membawa banyak kesan kepada insan, malah kepada flora dan fauna. Pertama sekali, pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada 3 bentuk pencemaran alam yang utama, iaitu pencemaran udara, air dan bunyi. Pencemaran udara seperti debu banyak menjejaskan aktiviti harian kita.
Di kawasan yang mengalami jerebu dengan serius, penglihatan kita dihadkan. Kita hanya dapat melihat objek dalam lingkungan 100 meter. Cuba bayangkan, semasa kita memandu, kita tidak dapat melihat kenderaan yang berada di hadapan kita. Apakah natijanya? Seterusnya, pencemaran seperti pencemaran air telah menyebabkan nyawa manusia dan haiwan terancam dan bagai telur di ujung tanduk. Bahan toksik dan asid yang mengalir ke dalam sungai menyebabkan kehidupan akuatik musnah dan bekalan sumber ikan tercemar dan beracun. Apabila kita makan dan minum makanan dan air yang tercemar ini, apakah implikasinya? Selamatkah kita daripada segala bahana yang berpunca daripada angkara manusia durjana? Kembali kepada pengurusi. Aduhai, malang sungguh nasib Wana. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Soraya. Sudah menjadi lumrah alam, apabila kita ditimpa musibah, sudah pasti jari kita akan menuding orang lain untuk menanggung kesalahan tersebut. Pada pendapat saudari Soraya, apakah sebenarnya punca masalah pencemaran alam di negara kita ini? Terima kasih saudari pengerusi. Punjaga ada berkata, apabila satu jari kita menunjuk kepada orang lain, 4 jari yang lain akan menunjuk ke arah kita. Ibarat peribahasa, kuman di seberang laut nampak, gajah di depan mata tak nampak. Sidang hadirin yang saya muliakan, pencemaran alam sekitar bukanlah suatu fenomena baharu di jagat raya. Namun, masalah yang berpunca daripada kebesatan penggunaan ini kian hari kian meningkat dan semakin rumit untuk tangani oleh pihak berautoriti. Tidak dapat dinafikan, kegiatan manusia dalam mengejar pembangunan telah menyebabkan meledaknya masalah pencemaran alam sekitar. Tidak dapat dinafikan, negara-negara membangun seperti Malaysia amat memerlukan pembangunan dan terpaksa mengorbankan alam sekitar demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2025. Saudari pengurusi, faktor utama yang menyebabkan pencemaran ialah pelepasan asap dan gas toksik dari kilang dan kenderaan yang tumbuh bagi cendawan selepas hujan. Umum mengetahui bahawa negara kita yang menjadikan bidang perindustrian sebagai bidang utama negara telah merancangkan lagi senario pencemaran alam sekitar. Kilang-kilang seperti kilang simen, kilang besi dan sebagainya telah mengeluarkan gas yang beracun dalam proses pembuatannya. Selain itu, pada hari ini, setiap orang mampu memiliki kenderaan sendiri yang menyebabkan kesesakan lalu lintas selain masalah pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh pelepasan asap dan gas karbon monoksida, karbon dioksida dan gas-gas yang lain telah menyebabkan penduduk bandar khususnya semakin sesak dada, sakit jiwa dan pening kepala. Tidak ketinggalan saudari pengerusi, pembakaran secara terbuka akan mencemarkan kualiti udara di negara kita. Pembakaran hutan sering dijalankan untuk pertanian pindah dan tapak perumahan. Sebagai contoh, negara Indonesia yang sering berlaku pembakaran hutan telah menyebabkan jerebu berlaku. Kembali kepada pengerusi. Menarik sekali lontaran kata-kata saudari Soraya sebentar tadi. Benarlah kata orang, tak sungguh tak melata, tak sungguh orang tak datang. Saudari Dia Anissa, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Begitu juga setiap masalah sudah pasti ada jalan penyelesaiannya. Justru pada pandangan saudari, apakah prakasa yang ampuh lagi berkesan yang dapat dijalankan agar kelestarian alam dapat dipertahankan? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi. Sehubungan dengan itu, bagi menangani masalah tersebut, beberapa langkah yang proaktif telah dan harus diambil oleh pelbagai pihak yang berautoriti sebelum nasi menjadi bubur. Kerana ketika itu nanti, bukan sahaja penyu yang menangis, anak cucu kita juga turut akan kehilangan habitat yang sempurna dan sejahtera akibat ketamakan manusia dan sifat tidak ambil peduli masyarakat pada hari ini. Saudari pengurusi, untuk membanteras kegiatan pencemaran alam sekitar, kerajaan telah mengepasakan undang-undang dengan lebih tegas dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Sebagai contoh, seseorang yang didapati membakar sampah secara terbuka akan dikenakan denda beribu-ribu ringgit Malaysia atau dipenjarakan tidak kurang daripada setahun. Kilang-kilang yang membuang sisa toksik ke dalam sungai juga turut dikenakan denda. Selain itu, kempen cintai alam sekitar turut diadakan tidak kira oleh pihak kerajaan ataupun badan-badan sukarela untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan dan kesan penjagaan alam sekitar. Namun seperti biasa, bilangan pengunjung untuk majlis cendekia sudah pasti tidak sehebat sambutan yang diterima terhadap persembahan artis dari Barat atau Korea. Tidak begitu saudari penonton. Selain itu, peranan
bencana tanah air dan para selebriti yang mempunyai puluhan ribu pengikut di Instagram dan di komputer mereka harus selalu bercilik minda dan mengadakan rancangan realiti seperti selamatkan flora dan fauna atau misi menyelamatkan buana. Saudari pengurusi, dengan ledakan arus media sosial, selain media perdana yang sering menghebahkan tentang info yang amat bermakna, masih banyak lagi maklumat tentang alam sekitar yang boleh berkongsi bersama di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Bukankah agama kita mengajar kita untuk menyampaikan sesuatu walaupun dengan satu ayat? Bukankah kita juga diingatkan supaya berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran? Justru, setiap individu yang mempunyai telefon pintar dan gadget-gadget berteknologi tinggi haruslah menggagas tanggungjawab untuk menyebarluaskan maklumat tentang pencemaran alam sekitar, masalah pemanasan api global, kesan penipisan lapisan ozon dan sebagainya. Seyogia, tanggungjawab ini haruslah dipikul bersama dengan penuh kesungguhan dan kudrat yang ada dan bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Kembali kepada pengurusi. Ya, benar sekali saudari dia. Bercakap tentang penyu menangis, sekadar makluman para adil kita, pada 23 Mei 2022 telah diisytiharkan sebagai Hari Penyu Sedunia. Moga tiada lagi kedengaran tangisan penyu selepas ini. Berbalik kepada langkah melestarikan alam sekitar, mungkin ada beberapa kaedah lain yang kita terlepas pandang. Ya, saudari Tengku Sarah, sudahkah saudari memberikan pencerahan? Terima kasih saudari pengurusi. Pada setiap tahun, masyarakat dunia mengadakan kempen Earth Hour yang bermula di Australia pada tahun 2007. Selepas itu, saban tahun, negara kita turut menyahut seruan kempen ini. Apalah ruginya kita memadamkan Swiss elektrik selama 1 jam berbanding dengan kesan pemanasan global yang semakin kritikal. Usaha ini membuktikan bahawa tahap kesedaran masyarakat terhadap krisis pemanasan global semakin meningkat. Tidak ketinggalan, program Kita Semula turut dijalankan dan menjadi satu budaya di negara kita. Kita Semula ialah suatu proses yang melibatkan usaha memproses, mengumpul dan menggunakan semula bahan-bahan yang pernah dianggap sebagai sampah. Bagi memastikan program Kita Semula mencapai matlamat yang telah ditetapkan, maka pengurusan sisa pepejal yang menekankan konsep dan amalan 3R iaitu dengan izin, reuse, reduce, recycle perlu dilaksanakan dengan besar agar masalah pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. Saudari pengurusi, usaha kerajaan negeri Selangor mengenakan bayaran tambahan terhadap beg plastik di setiap pasaraya dan pusat beli belah merupakan satu langkah bijak meskipun pada awalnya mengundang kontroversi yang menjadi tular di media sosial. Namun akhirnya, ala bisa tegal biasa. Umum mengetahui bahawa plastik adalah bahan yang tidak dapat dilupuskan walaupun selepas berpuluh-puluh tahun. Saudari pengurusi, dalam konteks ini, kita harus berpegang pada pesanan orang tua-tua. Melentur buluh ialah dari rebungnya. Justru anak-anak yang masih hijau dan baru belajar mengenali dunia hendaklah diasuh dengan nilai cinta akan alam sekitar. Persoalannya, bagaimanakah nilai murni ini dapat diimplementasikan? Tepuk dada, tanya selera. Kerana jika ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Justeru, ibu bapa dalam hal ini, ibu bapa selaku suri teladan diharap dapat menyuluh kegelapan dan mendidik putra-putri negara untuk lebih istiqomah, sedar dan insaf akan kepentingan menjaga tanah alam. Jika sedari kecil, pemata hati mereka sudah diajar untuk membuang sampah di tempat yang sepatutnya, hingga pasti dewasa, tiada secepis pun sampah ditemukan di kamar tidurnya. Namun, jika ibu bapa sering membuang sampah di atas jalan raya, sudah tentulah perilaku mereka tiada jauh bezanya. Kerana bagaimana acuan, begitulah kuinya. Maafkan saya, saudari pengurusi, bolehkah saya bercela di sini? Dipersilakan saudari Soraya yang nampaknya begitu teruja untuk berkongsi wacana. Bukan begitu, saudari pengurusi. Saya hanya ingin menyentuh tentang tanah hijau yang merupakan satu alternatif baru untuk memelihara alam sekitar kita. Mungkin ramai tidak tahu bahawa kerajaan telah melancarkan dasar tanah hijau negara pada 24 Jun 2009 yang dirasmikan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak.
Teknologi hijab ini merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dengan mengurangkan atau meminimalkan kesan negatif daripada kegiatan manusia. Aplikasi hijab ini adalah selaras dengan konsep pembangunan mampan atau dengan izin Sustainable Development. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah memenuhi keperluan semasa dan tidak menjejaskan keperluan pada generasi masa depan. Dalam aplikasi hijau, faedah terbesar adalah dari segi peningkatan kualiti hidup rakyat dengan menjamin kualiti alam sekitar yang lebih mampan. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kesan negatif seperti pencemaran air, pencemaran bunyi dan sebagainya dapat dikurangkan. Sebagai contoh, kereta hybrid dapat mengurangkan sebanyak 50% penggunaan bahan api yang secara tidak langsung dapat mengurangkan masalah pencemaran udara di negara kita. Selain itu, bangunan pencakar langit yang mesra alam juga patut difikirkan agar bangunan tinggi ini tidak lagi berfungsi sebagai pemerangkap haba yang sangat berbahaya. Dalam konteks ini, guru-guru dan pihak sekolah haruslah menunjukkan teladan agar generasi pada masa hadapan dapat mengamalkan budaya hijau dan dapat melestarikan alam pada masa hadapan. Kembali kepada penulis. Terima kasih saudari Soraya berserta semua ahli panel kita yang sudi berkongsi pandangan tentang isu pencemaran alam yang menjadi tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Kesimpulannya, sekiranya kerajaan benar-benar serius dalam usaha membantras masalah pencemaran alam ini hingga ke akar undi, langkah-langkah yang proaktif perlu diambil demi generasi akan datang. Tiada gunanya pelbagai akta digubal jika tiada keazaman untuk melaksanakan akta-akta tersebut. Janganlah ada pendedahan yang dibuat oleh media massa, barulah berikhtiar untuk menyelesaikan masalah yang melanda. Ibarat sudah terhantu, baru terngadah. Ketika itu, barulah menyesal tak sudah, setelah seisi alam turut menerima padam. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Terserahlah kepada kita untuk meneruskan usaha memelihara bumi tercinta ini, agar anak dan cucu kita tidak meninggali dan menyalahkan kita di kemudian hari. Sebelum mengundur diri, ampun dan maaf jika ada kesilapan. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Akhir kata, sayangi buana, cintai alam sekitar, pasti hidup sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.